Assalamualaikum, kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini 10 Disember, Khamis 24 Rabiul Akhir. Moga dalam keadaan yang tenang dan bahagia walaupun kita masih berjuang dalam perintah kawalan pergerakan, dan moga ada aktiviti yang bermanfaat sebab kita dah pun masuk ke bulan yang terakhir menghitung untuk masuk ke tahun baru. Moga-moga ada sesuatu kekuatan yang luar biasa untuk mencipta dimensi baru, perspektif baru dan mungkin lonjakan semangat baru, wawasan baru, semuanya serba baru demi kebaikan bersama, insya-Allah. Ya, dan itu yang sebenarnya kita doakan sentiasa. Setiap hari kita berdoakan kesejahteraan dan juga kesihatan kita dalam kita berdepan pandemik COVID-19 ini. Apa pun, selamat pagi, dan kita harapkan hari ini hari Khamis, diam tak diam. Saya rasa macam baru minggu lepas kita dah ada hujung minggu. Hari ini hari Khamis, esok Jumaat dan bertemu lagi hujung minggunya. Dan saya percaya minggu ini pasti ramai yang akan mengatur perjalanan pulang ke kampung setelah difahamkan kan, sudah dilonggarkan dan sebagainya. Tapi pastikan jaga apa yang perlu kita jaga. Dan sekiranya kawasan itu telah walaupun tidak diletakkan sebagai PKPD, tetapi kita kenalah sentiasa tahu bahawa statistik ataupun jumlah kes yang berada di kawasan itu kalau tinggi, janganlah ambil risiko untuk pulang ataupun pergi ke kawasan tersebut. Ya, biasa waktu ini ramai yang terbang keluar negara seperti rakan kita Sofia ya. Kalau tidak kerana COVID, mungkin Sofia dah berada di London, di Paris ya. Amin. Tapi itulah dia, kita bercakap berkenaan situasi ini, so tentu memerlukan kita untuk kekal bersabar, untuk kekal menjaga segala yang apa perlu supaya kita insya-Allah sehari nanti boleh mengatasi keadaan yang sukar ini. Hari ini 10 Disember, Khamis 24 Rabiul Akhir 1442 Hijrah, dan anda juga bersama saya Sofia Nur Solihatun. Hari ini kita akan menekankan sebenarnya setakat Julai yang lalu kita telah pun mengesan sebanyak 9 produk yang telah pun dikesan mempunyai bahan-bahan yang beracun seperti merkuri dan bahan-bahan lain. Ini menjadi satu kerisauan juga. Kementerian Kesihatan Malaysia melihat ini seperti acara tahunan. Jadi kita risau kerana kita semua memang nak menjadi cantik, semua nak mendapat kesempurnaan. Produk kosmetik lah kan. Tetapi produk kosmetik pun ada, bahan skincare pun ada. Jadi ini menjadi kerisauan. Hari ini menekankan bagaimana sebenarnya kita boleh mengenal pasti bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan pemasaran semata-mata di dalam media sosial dan sebagainya. Kerana jangka masa panjangnya kalau katakan merkuri boleh merosakkan buah pinggang kita, Fariha. Dan juga mungkin ada yang salah faham tentang disahkan oleh KKM. Memanglah mungkin bahan tu dari segi, tapi dari segi produk-produk ni tak ada sebarang R&D, tak ada sebarang pembuktian. Hanyalah mungkin kadang itu pun mungkin palsu kan. Jadi bimbang-bimbang juga sebab ramai sebenarnya kes meningkat disebabkan kegagalan buah pinggang yang juga membawa kepada banyak lagi aspek lain, fungsi hati terjejas, jantung bermasalah. Akhirnya ramai yang maut hanya kerana ingin cantik, hanya kerana ingin menawan, akhirnya terkorban di ranjang kematian. Tapi sebenarnya bila kita melihat pengguna ini, bagaimana mereka sangat berani untuk mencuba produk kosmetik ini, sebab satunya bila dipancing oleh testimoni kan, yang memperlihatkan keputusan dalam masa seminggu daripada hitam boleh jadi putih, dan perkataan-perkataan seperti putih gebu. Jadi kita kena tahu bahawa bagaimana mereka ni cepat terpedaya dengan itu semua tanpa memikirkan. Kita pun kadang-kadang beli produk, kita tak faham apa bahan-bahan ni. Kita tak baca pun. Tak baca pun kan, plumber, mercury dan sebagainya. Itu masalahnya bila kita sendiri lebih melihat keputusan selepas itu, ingin cantik dengan tempoh yang sangat singkat. Jadi pembeli yang bijak sebab ada kes dipaksa oleh penjual pun mereka sanggup. Contohnya minum peluntur pencuci. Katanya lepas tu minumlah produk tu, nanti dia boleh membersihkan walaupun masuk peluntur dalam badan, tetapi hebatnya produk tu sampai boleh cuci. Apa lagi dapat mencuci. Jadi saya pernah bertanya kepada beberapa doktor, katanya betul ke ada mungkin teh tertentu yang dapat sekian-sekian, katanya tak ada pembuktian langsung. Sebab kita bimbang sistem kita ni akan dipaksa-paksa, akhirnya menyebabkan berlakulah keradangan, berlaku yang paling menakutkan, berlaku kanser disebabkan ialah bahan-bahan yang tidak ada sumber yang sah untuk kita masuk dalam tubuh badan. Sebab badan kita ni sangat sensitif, dan asalnya badan kita ni sangat-sangat hebat dan diciptakan Tuhan memang semua jadi bagus untuk semua fungsi. Jadi kita pun nak tambah benda-benda lain. Memanglah nampak cantik. Kadang ada orang yang cantik tapi nampak menakutkan ya. Saya tekankan sebenarnya tak ada jalan mudah, tak ada jalan pintas, tak ada cara yang kita boleh tiba-tiba putih dalam masa 7 hari sebulan. Saya nak tekankan macam dulu, saya kecil-kecil dulu. Mami tengah menonton, sorry. Tapi masa ketika kecil, mungkin ibu bapa ni kita nak melihat anak perempuan kita putih, gebu, mulus dan sebagainya. Jadi di usia yang sangat muda, mungkin umur 7-8 tahun saja mula memakai produk. Dan produk ini
masa saya muda tu telah pun dikeluarkan satu artikel mengatakan terdapat bahan-bahan yang tak elok. Dia bukan nak cakap apalah, tetapi sehingga ke hari ini saya rasa kulit saya ni semakin nipis. Jadi kita melihat mungkin kita nak cantikkan anak kita, mungkin intention kita, niat kita tu baik, tetapi kalau belum sampai umur remaja pun dah telah dipakaikan bahan macam-macam kosmetik sebagainya, ini mungkin akan memberikan kesan yang sangat panjang. Okay, Sofia, kita ada Mami di talian. Mami, ingin cantik secara alami, boleh DM Factory Yahya. Pemakanan dan sebagainya. Makan sayur, kemudian buah-buahan, kita hidup cergas. Setuju. Dia takut sebab kerana boleh nilai lah. Kadang-kadang orang tu ambil, dia memang cantik. Dia sapu macam, tapi kulit dia nampak sakit lah. Putih yang bukan putih, merah, yang bukan glowing tau, putih yang macam menakutkan. Macam kena peluntur lah. Itulah dia, itu yang kita risau tu. Muka putih tangan? Muka putih tangan? Itu kena buat. Itulah. Tak, muka putih tangan hitam, itu ada perbezaan dia kan. Sebab maknanya kita dah menunturkan warna kulit yang sebenarnya lah, dengan menggunakan sebab kadang produk yang tu sesuai mungkin orang sesuai. Di benua lain dan tak sesuai untuk kita yang berada di sini. Kadang saya tengok, ya Allah, kesiannya sampai sanggup memudaratkan diri untuk cantik, padahal tak cantik juga akhirnya membawa kepada kesengsaraan. Okey, hargai kecantikan semula jadi yang lebih indah menawan. Yang penting anda membahagiakan orang yang tersayang, itu yang paling utama. Baik, nanti kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini mengenai racun dalam alat solik ataupun penjagaan kulit dan sebagainya. Sebelum tu kita nak kongsikan terlebih dahulu, Sofia, di Dadak Akhbar hari ini, boleh saya mulakan dulu di berita harian. Silakan. Di muka hadapan, pastinya ini keputusan yang dinantikan oleh rakyat Perak. Fatri, berpuas hati, kemelut selesai, sarani MB Perak, itu Menteri Besar Perak. Kemelut politik Perak selesai selepas pertemuan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di dalam pertemuan itu, Ahmad Zahid memohon maaf bagi pihak adun BN Perak atas kekhilafan sehingga menyebabkan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar. Jadi paparan tajuk ini di muka halaman kedua, keempat dan kelima. Dan Datuk merupakan pengerusi UMNO Negeri Perak. Dan kalau anda melihat kepada aduan Kota Tampan, jadi saya rasa kalau yang belajar sejarah di sekolah menengah, sebab Kota Tampan mesti tahu tentang penemuan manusia yang terawal. Di situlah tempatnya, sebuah daerah atau tempat yang terpencil antara Kuala Kangsar dan Great. Selamat datang ke Negeri Perak, dan nanti beliau hari ini beliau akan mengangkat sumpah yang dijadualkan pada jam 11 pagi di Istana Iskandariah di Kuala Kangsar sebagai Menteri Besar Perak. Sedikit di halaman keempat ni kongsikan juga latar belakang beliau. Umurnya 59 tahun, tarikh lahir 13 Mac 1961. Tempat lahir beliau merupakan Kampung Raban Lenggong. Pekerjaannya pernah sebagai guru pada tahun 1982 hingga 1990. Kemudiannya ditukarkan ke sebagai jawatan penolong pegawai pendidikan daerah Hulu Perak. Jadi sedikit sebanyak ada jugalah disertakan, sebab ada yang kata siapa ni kan Menteri Besar Perak yang baru. Jadi bolehlah nanti kita kongsikan bersama informasi berkenaan dengan beliau, berkenalan. Jadi kenal ya rakyat Perak. Itulah dia. Tahniah mendapat Menteri Besar Perak yang baru. Baik, seterusnya. Okey, baik, kita paparan di NST. Ini pasti berkaitan dengan COVID-19. MIPS reactivated after spike in cases. The government has reactivated the COVID-19 Quarantine and Low Risk Treatment Centre (PKRC) at the Malaysia Agro Exposition Park MIPS in Serdang yesterday, following a spike in cases. Senior Minister Security Cluster Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob said the decision was also made due to the implementation of the Social Security Organisation (SOSO) program to screen foreign workers. Tetapi saya difahamkan di sini hanya untuk warga asing saja. Kategori 1 yang ada gejala dan kategori 2 yang tidak menunjukkan sebarang simptom. Yang tempat ini saya rasa luas. Memang semua pun tahu tentang keluasan MIPS dengan 10,000 katil disediakan, dan kawasan ini akan dikawal sepenuhnya oleh polis dan pihak berkuasa termasuk tentera. Jadi memang terkawal sebab kita bimbang berlaku penularan, jadi memang khas untuk warga asing sahaja ditempatkan di sini. Dan semalam juga telah mencatatkan kan keputusan statistik berkenaan dengan COVID-19
1,068 kes telah pun pulih dan dibenarkan keluar hospital semalam, alhamdulillah. Ya. Maknanya jumlah semalam yang pulih lebih banyak kan daripada yang positif, Sofia. Betul. Dan 4 digit, kita gembira melihat 4 digit bagi angka yang pulih. Seterusnya 5 kematian telah pun dicatatkan dan setakat semalam telah pun dikesan 4 kluster baru. Antara dinamakan sebagai kluster Kupi-Kupi di Sabah menjangkiti 12 individu dan kluster Tapak Bina di Lembah Pantai dengan 12 individu dijangkiti, dan di kluster Bandar Impian Johor menjangkiti 9 individu dan di Port Dickson Negeri Sembilan menjangkiti 19 individu. Jadi kita masih seperti biasa melihat kluster-kluster baru, tapi sudah tentunya kita meraihkan juga, kita harapkan lagi agar nombor 3 angka ini semakin sikit, semakin dalam paras yang rendah, dan ini pasti memerlukan keseluruhan tanggungjawab kita untuk memastikan kita menjaga segala apa. Kita dah difahamkan pergerakan sekarang ni, rentas negeri dan sebagainya dah dibenarkan. Jadi jangan kita ambil peluang ini untuk keluar semata-mata tanpa sebarang sebab yang perlu kalau boleh. Kerana ini sudah tentunya untuk memastikan keselamatan anda yang menonton sekarang ini. Kita doakan agar anda mengambil keputusan yang sebaik-baiknya. Baik, kemudian saya teruskan di perkongsian di Harian Metro. Ini sesuatu yang sangat membimbangkan juga. Kita difahamkan beberapa tempat di seluruh negara diberikan kebenaran untuk jalankan pernikahan dan juga majlis perkahwinan, tetapi terdapatnya sindiket nikah palsu dikesan. Kadi Celup di halaman kedua ada menyatakan bahawa Kadi Celup ini memalsukan logo JAIZ. Sindiket dikesan bergerak aktif bermula 2013 dan sudah uruskan ribuan pasangan pengantin. Dan anda boleh bayangkan ya, ini taktik Kadi Celup yang dikesan menjadi sindiket memperdaya ramai sama ada pasangan warga asing, warga tempatan untuk menggunakan khidmat tawaran mereka. Dan dengan harga yang ditetapkan iaitu sebanyak RM3,000 bagi setiap pasangan. Daripada jumlah itu 70% adalah di Selangor dan bakinya pula di seluruh negara. Dan siasatan mendapati suspek ini yang berusia 50 tahun itu dipercayai menguruskan pernikahan bagi pasangan tempatan mempunyai masalah membabitkan kahwin lari ataupun yang nak kahwin lari berpoligami dan sebagainya. Jadi ini antara sindiket yang membenarkan keadaan ini seperti ini berlaku, dan kita sangat risau kerana apabila perkahwinan ini tidak sah, pastinya akan mengundang banyak lagi masalah lain. Katakan macam masalah anak ke dokumentasi masuk sekolah dan sebagainya. Betul. Jadi ini menjadi kerisauan. Jadi kalau anda ingin berkahwin, menjalankan pernikahan dan sebagainya, pastikan anda mendapatkan saluran yang sebetul-betulnya. Baik, itu di halaman kedua di Harian Metro. Kita balik perkongsi hari ini, Farha. Ya, nanti kalau sebelum kita berbincang lebih lanjut berkenaan dengan produk yang punya bahan-bahan terlarang itu, nanti kita nak berbincang berkenaan dengan apa yang telah dirancang oleh kerajaan berkenaan dengan sains, teknologi dan inovasi negara kita ini, yang beberapa ini kan diisahkan oleh MOSTI sendiri. Kemudian selepas ini kita berehat seketika. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan.
Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baik, terima kasih kerana setia bersama dengan kami di MHI. Kita nak berbicara langsung berkenaan dengan dasar baharu ini yang mengubah negara daripada menjadi pengguna kepada pembangun teknologi. Jadi ini yang dibincangkan baru-baru ini oleh Mosti. Dan kita nak berbicara langsung berkenaan dengan isu ini bersama dengan Profesor Dr. Rosalinda Alias, Ketua Kumpulan Penyelidikan Inovasi, Sistem Maklumat dan Perkhidmatan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Kita nak bersama panggilan video bersama dengan beliau. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Terima kasih bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih kerana menjemput kami. Baik. Prof, berkenaan dengan dasar baharu yang kabarnya untuk mengubah negara daripada kita ni pengguna berubah kepada sebagai sebuah negara pembangun teknologi di kalangan pakar tempatan kita. Maknanya kita tidak lagi bergantung kepada pakar dari luar negara atau teknologi yang dibawa dari luar. Jadi, sebagai permulaannya, Prof, kita nak tahu apakah pandangan Prof sendiri berkenaan dengan dasar baharu ini. Sebenarnya kami akademia sangat teruja dengan pelancaran dasar baharu itu kerana kedua-dua dasar yang dilancarkan itu merupakan dasar yang pertama kita dengar selepas kita dilanda pandemik COVID-19. Yeah. Jadi kita mencari-cari di dalam dasar tersebut bagaimanakah senario berlaku di dunia global ini boleh ditangani melalui dasar yang dikenalkan kerajaan. Kerana dasar itulah yang akan memacu dan membawa segala aktiviti dan inisiatif yang dilaksanakan oleh kesemua pihak, baik industri, akademia yang akan memberi kesan kepada masyarakat. Yeah. Dan saya sangat teruja dengan pengumuman dasar kali ini kerana kita telah menyaksikan perubahan. Dahulu penekanan adalah pada sains dan teknologi. Itu adalah dalam dokumen yang dilancarkan pada tahun 2002. Lepas tu apabila diperkenalkan pada 2013, dasar sains, teknologi dan inovasi. Dan kini dalam tahun 2021 satu komponen baru diperkenalkan iaitu ekonomi. Di situlah yang saya nampak sebenarnya evolusi daripada sains dan teknologi membawa kepada inovasi dan ini kita perlu ingat bahawa kenapa kita melaksanakan semua inisiatif dan pembangunan penyelidikan berteraskan sains dan teknologi adalah untuk memanfaatkan masyarakat. Yeah. Dan di situ yang ditekankan ke arah kemakmuran bersama itu, iaitu wawasan yang kita cuba capailah melalui dasar tersebut. Okey, melalui dasar sains teknologi inovasi negara ini 2021 maknanya tahun depan hingga 2030, maknanya itu antara tempoh yang diberikan, Prof. Dan melalui dasar baru itu juga ada 6 teras, 20 strategi dan 46 inisiatif yang mencakupi seluruh masyarakat berkenaan dengan sains teknologi ini, Prof. Jadi bagaimana ini boleh membantu dalam usaha untuk memperkasakan inovasi sains dan juga teknologi tempatan di negara kita ni, Prof? Ya, kerana matlamat kita melaksanakan penyelidikan dan pembangunan seperti yang saya nyatakan tadi adalah untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan dari Malaysia. Jadi kita kata penghasilan ataupun pembangunan teknologi tempatan. Kita impikan dunia dilambakkan dengan penghasilan teknologi dari Malaysia. Jadi itu yang kita kata teknologi Malaysia. Bukannya teknologi daripada negara lain. Jadi kita nak mengubah kita punya minda dari pengguna teknologi kepada pembangun teknologi. Itu yang kita inspirasikan. Prof, bila cakap pasal pembangun kan, pembangun, maknanya ini membabitkan bakat-bakat kan individu pakar-pakar yang perlu kita bangunkan ini. Jadi barulah boleh tercapai dan realisasikan apa yang telah dirancang ini. Bagaimana Prof melihat kita sebenarnya mempunyai bakat yang sangat ramai tapi mungkin tidak ditolak ke hadapan untuk kita memperlihatkan keistimewaan dan kelebihan mereka ini? Ya, betul. Sebenarnya kita seperti yang kita ketahui, semua institusi penyelidikan dan juga semua institusi pendidikan tinggi menghasilkan penyelidik-penyelidik yang ramai. Daripada
inovasi yang kita hasilkan begitu banyak oleh universiti. Tetapi mereka ini yang menjadi keras kepada usaha pembangunan teknologi tempatan ini perlu digarapkan, perlu dirangkumkan. Jadi saya nampak satu inisiatif dari segi pendekatan bersepadu antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Sumber Manusia dalam merancang pemetaan kerjaya STI itu sangat penting. Kerana kita perlu bergerak secara silo. Dan pendidikan STEM, pendidikan TVET itu sememangnya telah ditekankan dalam polisi yang sebelum ini, tetapi yang penting adalah kita perlu bawa mereka ke dalam norma baharu. Pandemik COVID-19 sebenarnya telah mewujudkan satu situasi di mana kita telah menghasilkan ramai apa yang kita kata gig economy ataupun di mana ia adalah berdasarkan bakat-bakat yang membolehkan mereka menghasilkan produk yang diketengahkan, tetapi mereka ni adalah individu-individu yang di pelbagai tempat. Jadi di situlah yang perlu kita rangkumkan kesemua bakat-bakat itu secara berpusat supaya kita boleh gerakkan agenda ini. Dan adakah ini boleh dikatakan sebagai jalan penyelesaian ketika kita berhadapan dengan COVID-19 ini, penyelesaian untuk mengatasi COVID-19? Salah satu jalan bukan kita kata mengatasi tetapi menangani COVID-19. Kerana ekonomi sekarang telah berubah. Jadi apabila ekonomi telah berubah, kita perlu faham peranan STI itu sendiri. Masyarakat perlu dibudayakan dengan pemahaman apa yang dimaksudkan dengan STI, Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan saya sangat tertarik dengan inisiatif yang telah diperkenalkan, salah satu teras yang telah diperkenalkan adalah di bawah teras yang keenam, iaitu pembudayaan dan pengaplikasian STI. Ini merupakan satu fenomena ataupun satu isu yang sering kami di akademia cuba selesaikan. Kenapa kurang berminat dalam sains dan teknologi dan inovasi? Jadi bila kita kata media sosial, di sini yang kita nampak bahawa ada satu inisiatif mengarus perdanakan komunikasi sains, menggunakan social media, influencer, meletakkan STI itu sebagai satu glamour profession. Jadi akan menghasilkan minat di kalangan generasi muda kita untuk memasuki bidang STI dan seterusnya, kerana semua penghasilan di pembangunan tempatan kita mengharapkan generasi muda yang boleh menghasilkan inovasi-inovasi tersebut. Jadi pusat tersebut, pembudayaan sains dan komunikasi sains adalah satu inisiatif yang sangat penting ini. Prof, terima kasih di atas perkongsian. Bagaimana Prof mengatakan terujanya, saya dapat dengar daripada intonasi dan juga suara Prof sendiri, kita doakan yang terbaik dan saya pasti ini adalah tanggungjawab kita bersama, seluruh masyarakat untuk menjayakan dasar baharu negara ini. Terima kasih banyak-banyak Prof. Saya mungkin untuk terakhir saya kata satu elemen yang sangat penting adalah quadruple helix. Kita kena berganding tangan antara akademia, industri, kerajaan untuk memanfaatkan masyarakat bersama-sama. InsyaAllah akan dicapai aspirasi kita ini. InsyaAllah. Terima kasih. Amin. Okey. Terima kasih Prof. Jaga diri. Sama-sama. Baik. Profesor Dr. Ros Alinda Alias merupakan Ketua Kumpulan Pendidikan Inovasi Sistem Maklumat dan Perkhidmatan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Jadi ini tanggungjawab kita juga sebenarnya kerana banyak peranan yang perlu dimainkan untuk mengangkat dasar baharu Dasar Sains Teknologi dan Inovasi Negara 2021 hingga 2030 nanti. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti saya dan juga Fitri akan bersama dengan tetamu kita untuk berbincangkan berkenaan dengan mengenal pasti racun dalam alat sulit. Semuanya selepas ini di MHI.
Sejujurnya, saya memang ambil peduli produk kosmetik dan juga skincare yang kalau ada kandungan racun sebab saya memilihlah untuk pastikan skincare ataupun apa-apa yang dipakai di wajah seharusnya tidak perlukan kandungan racun. Sejak bila saya tahu dalam kosmetik ni ada racun adalah saya ni performer since I was kid lagi, kecil lagi. So jadi ni bekerja sebagai seorang performer memang tak lagi jauh dengan beli barang kosmetik untuk kita orang punya pekerjaan. I do some research about kosmetik. So saya dapat tahulah ada rupa-rupanya yang kosmetik yang mengandungi barang-barang racun. Sebagai individu yang sangat menjaga kulit sekarang, sebab dulu muka saya pernah breakout, penuh jerawat, penuh parut apa semua disebabkan saya dulu tak aware dengan kosmetik yang mempunyai bahan-bahan terlarang. Saya sendiri sebagai pengguna lah dan juga pembeli, saya kebiasaannya saya akan cek berdaftar ataupun tidak dengan KKM, kelulusan dia macam mana, bahan apa yang terkandung, produk bahan-bahan terlarang, original ataupun tiruan, bukan apa. Benda-benda macam ni semua dia boleh mewujudkan kesan sampingan. Jangan mudah percaya pada benda yang instant ataupun orang kata seminggu anda dapat berkesan cantik, glowing. Kita takut kalau kita beli itu tak sesuai dengan muka kita ataupun menyebabkan muka kita rosak. Sebabnya bila kita apply dekat muka kita dengan kosmetik yang berbahaya dengan ada bahan-bahan kimia, ia akan meresap ke salur darah kita. Memang nak cantik, memang nak handsome, tapi mungkin kita punya kulit wajah kita punya skin akan jadi kanser kulit ke, akan efek kawah pinggang ke. So jangan main dengan perkara-perkara ini semua. Kandungan racun yang tinggi bukan sahaja merosakkan luaran fizikal kita tetapi dalaman juga akan rosak. Jadilah pengguna dan pembeli yang cakna, yang ambil berat supaya kita punya kesihatan luaran maupun dalaman akan terjamin untuk jangka masa yang panjang, insya-Allah. Baik, kembali kita berbincang secara mendalam, secara ilmiah berkaitan dengan topik kita untuk pagi ini, racun dalam alat kosmetik. Yang mana yang nak cantik tapi membawa kepada risiko kanser ataupun kematian, itu kita bimbangkan. Siapa tak nak cantik kan? Semua nak cantik. Tapi sama ada kita bersabar menggunakan sesuatu produk itu ataupun kita nak lihat jalan pintas. Macam hari ini pakai, esok nak cantik. Macam tu. Baik, kita nak berbual berkenaan dengan isu ini bersama dengan Puan Nik Syamsiah Nik Saleh, Seksyen Kosmetik, Pusat Penilaian Produk dan Kosmetik, Bahagian Regulatori Farmasi Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Itulah banyak soalan nak tanya ni. Saya minta kalau ada yang penonton nak tanya ke, boleh di Facebook MHI ataupun anda nak telefon ke. Kalau betul-betul nak tanya, mungkin pernah menjadi mangsa dan sebagainya. Okey, baik. Secara asas mungkin dapat Puan ceritakan bagaimana perkembangan di Malaysia lah. Mungkin laporan-laporan yang diterima ataupun perkembangan yang berlaku dalam Malaysia berkaitan isu ini macam mana? Okey, kami di MPIA ataupun Bahagian Regulatory Farmasi Negara memantau tahap pematuhan kosmetik, produk-produk kosmetik di pasaran secara berkala. Okey, salah satu kaedah yang kami pantau adalah kami ambil produk di pasaran, sampel produk di pasaran dan kami uji untuk melihat kandungan bahan-bahan terlarang. Jadi kalau itulah fenomena kosmetik di pasaran yang mengandungi bahan racun berbahaya ni sebenarnya bukan barulah. Kalau Fitri ke Farihah tengok dekat website MPRA itu sendiri, kami nyatakan senarai-senarai produk yang terlibat, apa hasil ujian kami. Jadi untuk tahun ini saja kita dah kesan 16 produk sebenarnya yang mengandungi bahan-bahan larangan seperti merkuri, hidroquinone, tretinoin. Yang mana produk-produk macam ni selalunya memang digunakan untuk mencerahkan wajah, memutihkan kulit dengan kata mudah kan. Atau juga kalau tahun lepas ada 37 produk yang kita kesan. Jadi memang kita terpaksa secara aktif memantau tahap kepatuhan produk-produk ni di pasaran. Puan, okey, kita bercakap berkenaan dengan putih, gebu, mulus dan sebagainya kan. Tapi saya nak tanya jugalah. Bila kata bahan-bahan beracun, sebenarnya bahan-bahan itu digunakan untuk apa sebenarnya hingga kan boleh macam pakai seminggu dah putih dah. Apa sebenarnya asalnya bahan-bahan tu digunakan untuk apa? Okey, dia sebenarnya perkara ni berlaku sebab kita tahu segelintir pengilang atau pengusaha kosmetik ni
dia sebenarnya intention nak pasarkan produk yang berkesan je. Kalau tak berkesan, orang tak beli. Tapi mereka tak ada, orang kata, inisiatif untuk memastikan tahap keselamatan produk terlebih dahulu. Dan kalau kita tengok produk-produk yang kita kesan ni, memang dia tak declare pun. Macam dekat label produk tu kan, kalau kita beli tak adalah declare hydroquinone ataupun mercury. Tapi macam Fariha cakap tadi, pakai terus putih kan. Okey, salah satu produk salah satu bahan yang dapat memberikan kesan macam tu mercury lah. Sebab mercury ni kita tahu kesan dia sangat drastik. So dia boleh bunuh sel yang menyebabkan pigmen kulit tu, sel pigmen kulit, dan itulah menyebabkan kulit kita nampak putih, flawless, gebu tu dalam masa yang singkat. Tapi ramai orang tak perasan sebab bahan ni dia berbahaya apabila diserap masuk dalam kita punya salur darah, berkumpul, lama-lama berkumpul, dia boleh pergi dekat target organ dan menyebabkan kegagalan organ. Sebagai contoh, otak, kegagalan buah pinggang dan sebagainya. Ya, sebab kita sedih lah sebab bila tengok ada yang menjual dalam bentuk kapsul ataupun tablet untuk cantik, tapi ramai yang percaya walaupun kita buat kempen besar-besaran dah memang bahaya, tapi mereka bermodalkan lulus KKM saja. Itu yang mungkin mengelirukan pengguna. Macam mana, Puan? Okey, kalau kapsul sebenarnya kita itulah pengguna juga kena arif lah. Takrifan produk kosmetik ni yang digunakan secara luaran saja. Itu yang kita maksudkan sebagai produk kosmetik. Tapi kalau dimakan tu kita ada satu lagi kategori produk yang dikawal di bawah MPRA yang mana memerlukan produk tu didaftarkan terlebih dahulu. Jadi proses untuk kawal kosmetik dengan proses untuk kawal produk suplemen berbeza. Sebab kita makan risiko dia lagi tinggi. Jadi bila produk-produk yang yang kategori suplemen macam contoh ada glutathione yang memang perlu daftar. Jadi produk-produk ni sebenarnya kita dah tengoklah dari segi tahap keselamatan dan kualiti dia. Jadi kalau ada makan ataupun ambil produk yang berdaftar, kiranya tak ada masalah sebab MPRA dah tengoklah tahap kualiti dengan keselamatan dia tu. Cuma isu dia sekarang, kalau produk tu tak daftar, itu risiko dia. Sebab bukan orang ambil untuk cantik je, orang ambil untuk kurus. Betul. Jadi ada juga produk-produk ni yang dicampur pasu dengan bahan-bahan yang berbahaya seperti sibutramine untuk kurus. Okey, Puan. Saya percaya kalau setiap tahun tu kan semalam kata tahun lepas 37 tahun ni 16 baru setakat ni. Perulangan produk itu walaupun kalian dah melakukan ujian kata produk ni beracun. Tapi nanti tahun depan ada lagi produk ni keluar. Bagaimana sebenarnya penguatkuasaan yang dilakukan lah, macam kita dah tahu produk tu beracun tapi masih lagi dijual berluasa kepada pengguna. Okey, sebenarnya bila kita katakanlah kita uji satu produk dan kita dapati ada mercury, hydroquinone atau tretinoin dan sebagainya, KPK ataupun Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia akan umumkan secara itulah macam Fariha Fiatri pun pernah tengok kan dekat berita KPK umum ada sekian-sekian produk dikesan mengandungi racun berjadual. Okey, itu salah satu strategi kita lah untuk maklumkan kepada pengguna jangan lagi guna produk-produk sedemikian. Dan di peringkat regulatory pun kami sebenarnya sekat nama-nama produk yang pernah kita test sebagai mengandungi bahan larangan ni, kita tak benarkan lagi untuk dinotifikasikan sebagai produk kosmetik. Jadi nak kata timbul isu produk yang sama dinotifikasikan di pasaran secara sah memang tak timbul lah isu tu. Tapi kalau produk tu memang dijual lagi, maksudnya produk tu adalah dijual secara ilegal lah, secara tak sah. Dan sebenarnya kami ada juga pihak enforcement ataupun penguasa farmasi yang pantau produk-produk di pasaran. Mereka akan rampas produk sebegini. Tapi kita juga memerlukan input daripada pengguna juga. Sebab kadang-kadang produk-produk ni mereka purchase online kan, jadi susah, tak ada physical stores dan sebagainya. Jadi kalau kami terima aduan dan kami akan bertindak di atas aduan tersebut. Underground yang paling bahaya. Apa tu? Underground. Ya, betul tu Fitri. Jualan yang mungkin membawa mudarat. Jadi mungkin kerana testimoni yang begitu meyakinkan ataupun kempen yang begitu agresif menyebabkan ada yang sanggup ataupun terbeli produk berkenaan. Dan kita lihat tadi kepada slide yang kami tunjukkan memang nampak kesan-kesan merkuri yang sangat bahaya. Terutama tadi disebutkan bahawa juga impaknya bukan hanya kepada pemakai tapi juga kalau orang tu mengandung juga impaknya sangat tinggi. Pada bayi, kandungan. Janin dan sebagainya. Itu kalau kandungan seperti ada lagi bahan-bahan lain yang berbahaya lah seperti tretinoin yang kita khawatiri kalau kita pakai tanpa penguasaan doktor, bahan ni boleh membahayakan janin dalam kesihatan. Dia bukan tertumpu kepada mercury sajalah sebenarnya. Ada lagi kandungan yang kita kesan sebagai contoh hydroquinone,
tretinoin dan steroid. Ini memang campuran biasa yang kita tengok dalam produk-produk pemutih. Mercury ni kesan dia drastik, tapi kalau hidroquinone ni dia ambil masa sikit. Sebenarnya hidroquinone, tretinoin dan steroid ni kita benarkan penggunaan dia sebagai ubat berdaftar. Maksudnya macam hidroquinone contohnya. Kita kawal dari segi penggunaan, maksudnya dia dikawal sebagai racun berjadual dan kena daftar di mana penggunaannya hanya atas nasihat doktor ataupun sekurang-kurangnya farmasis. Jadi sebab kita nak pantau dari segi tempoh penggunaan, betul ke tak dia memerlukan penggunaan, sebab kalau guna tempoh masa yang lama tanpa pengawasan, itu yang jadi masalah dia. Jadi, kalau hidroquinone ni okeylah pakai awal-awal kita nampaklah kulit Cantik jadi kan? cantik, tak ada hilang habis jeragat. Tapi pada masa yang lama, dia menyebabkan dia lagi teruk. Kehitaman tu lagi teruk dan sukar dirawat. Kita panggil exogenous ochronosis. Yang mana kalau dah hitam muka, dah tumpuk hitam tu, memang sukar sangat dirawat. Saya perasan bila ada produk sebegitu, dia akan beri satu tempoh masa yang tertentu je untuk cantik. Kemudian selepas tu akan timbul kesan negatif yang lain. Orang nampak pink tu sebentar je kemudian akan muncul kesan sebab kulit pun dah hilang daya tahan dan sebagainya. Jadi seagresif mana untuk memburu mereka ni ataupun untuk membuat serbuan ataupun juga seagresif mana untuk mendidik masyarakat supaya membuat laporan, supaya cakna tentang apa yang dipakai. Itu saya kata tadi, kita buat secara berkala tu, kita ada target lah. Sebenarnya kita pantau media-media sosial juga. Selain daripada macam saya cakap tadi, kita juga terima aduan-aduan. Kita akan bertindak atas aduan ni. Kadang-kadang aduan ni bukan daripada pengguna je. Aduan daripada industri kosmetik. Sebab industri kosmetik ini segelintir saja yang kita tengok yang orang kata keberatan ataupun memang tak nak comply kan. Tapi kebanyakannya memang yang cuba untuk memastikan standard ataupun kualiti produk di pasaran ini untuk memastikan produk-produk ini selamat untuk pengguna. Jadi banyak sebenarnya saluran-saluran yang kita terima untuk terima aduan dan bertindak selain daripada pemantauan berkala kita. Puan, mungkinlah secara kesimpulannya lah, apakah yang perlu yang pengguna ketahui setiap kali mereka dapat tahu mengenai informasi produk terbaru kan? Bagaimana nak tahu produk tu sebenarnya mempunyai racun yang berbahaya? Mungkin kan kadang-kadang krim tu ada ujian yang kita lakukan ke kalau nak tahu produk tu berbahaya ke macam mana? Ya, sebenarnya itulah saya kata tadi, tanggungjawab tu sebenarnya terletak pada pengusaha. Kita sebagai pengguna ni sepatutnya mudah je kan, kita beli je produk. Tapi sebagai pengguna kita selalu cakaplah sentiasa waspada. Satu macam kita dengar daripada awal tadi, testimoni yang kata agak orang kata keterlaluan lah. Macam cepat, memberikan kesan yang cepat dan sebagainya tu. Selain daripada tu, semak status notifikasi, dan yang paling penting sentiasa orang kata ambil pedulilah. Maksudnya bila kementerian dah keluarkan kata sekian-sekian produk tak boleh guna, hentikanlah penggunaan produk-produk. Sebab saya memang ada kes di mana mereka ni macam ragu-ragu pula dengan apa yang kita keluarkan. Macam saya nak guna juga sebab produk ni berkesan. Tapi kita dah keluarkan keputusan kata produk sedemikian dah ada bahan larangan. Itu di laman sesawang mana kalau ingin tahu informasinya? Okey, laman sesawang kita adalah www.npra.gov.my. npra.gov.my. Jadi pastikan anda menyapu bahan-bahan yang disahkan. Yang paling penting kalau Muslim halal lah. Yang kedua selamat dan tidak terjerat dengan pelbagai lah mungkin titik-titik pengguna ataupun penjual sebenarnya yang memperdayakan orang. Factory pakai kosmetik apa? Tak pakai apa-apa, cukup dengan alami saja. Baik, terima kasih Puan Nik Syamsiah, Nik Saleh di atas perkongsian hari ini. Kita harapkanlah jugalah sebenarnya kita sama-sama untuk menangani benda ni kan. Kadang-kadang memanglah yang pengeluarnya nak keuntungan. Tapi sebaliknya pengguna yang akan nanti terima kesan daripada produk yang menggunakan bahan berbahaya ini. Itu dia temu bersama dengan Puan Nik Syamsiah, Nik Saleh, Seksyen Kosmetik, Pusat Penilaian Produk dan Kosmetik Bahagian Regulatory Farmasi Negara, KKM. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Baik, kita nak paparkan terlebih dahulu. Ini berkenaan dengan perkongsian mangsa kosmetik tiruan. Apa kata kita saksikan apakah pengalaman yang telah dilaluinya? Siapa sangka wajah gembira ini pernah terpalit duka akibat menanggung kesakitan dan beban malu. Nurul Nabila Humaira, 29 tahun, pernah menderita akibat kosmetik tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia setelah terpengaruh dengan tarikan untuk tampil dengan kulit wajah yang lebih segar.
Masa tu 2016 kot. Masa tu tak ada sangat lagi macam orang aware sangat pasal produk yang ada mercury, ada hydroquinone. So macam kita orang just guna je lah mana yang dapat dekat pasaran, nampak kawan-kawan guna, kita guna. Masa awal-awal guna tu memang kulit memang licin lah. Memang cantik kan, orang kata kulit telur masa tu. Tapi masa tu kita just proceed je lah. Teruskan je guna sampai satu masa macam kita keluar tempat cahaya matahari, kita punya kulit nampak macam merah-merah macam tu. Tapi tak adalah ingatkan benda pelik-pelik. Tapi lepas lama tu dia macam rasalah kulit tu pedih sikit. Lepas tu ada naik jerawat, 1-2. Tapi nampak sebenarnya dekat cermin bila kita tengok, kita punya kulit tu macam nipis. Setelah menggunakan produk kosmetik tersebut selama hampir 4 bulan, Humaira mula menerima kesan sampingan pada wajahnya. Masa tu macam sedapkan hatilah, just teruskan je. Terus makin lama makin banyak naik. Makin lama especially dekat area jawline lah, dekat pipi, jawline ni. Lepas tu dah start sakit, gatal. Memang sangat gatal lah. Oh, masa tu sangat-sangat down. Sebab saya masa tu kerja banyak jumpa dengan orang. And saya ingat lagi setiap kali masa tu saya keluar, saya memang pakai mask je. Saya pakai mask, pergi pasar raya. Adalah pernah sekali saya cuba macam, lantaklah pergi pasar malam je. Tak nak pakai apa-apa. Memang bila keluar jumpa orang tu, memang orang tengok, faham tak? Tapi sebenarnya saya sendiri, bila tengok dekat cermin, kita sendiri pun rasa geli tau sebenarnya. So saya terfikir, aku pun rasa geli tengok aku punya muka dengan nanah macam tu kan. Bukan sekadar nanah, tapi saya sakit sebenarnya, sakit dan gatal. Masa tu especially saya nak kahwin. Dah nak kahwin sangat. That's why saya macam dekat hati pergi juga jumpa dermatologis. Masa tu saya nak kahwin dalam sebulan 2 bulan je lagi. Masa saya mula jumpa tu memang dia scan dulu kulit. And dia tanya history kita punya pernah guna produk apa. And lepas tu bila saya jumpa doktor tu, dia bagi tahu, dia check kita punya keadaan kulit, dia scan. Dia tengok memang kulit tu dah nipis. And sebenarnya dari situ banyak saya belajar. Saya tahu daripada situ kita punya skin barrier sebenarnya yang dah rosak teruk. And bila sebab guna produk mercury, hydroquinone, benda tu dia macam menghakis kulit kita daripada luar, kan. So dia menghakis satu demi sikit. Mungkin bagi setengah orang dia taklah dalam masa 2-3 bulan kesan dia. Mungkin lepas tahun, 2 tahun baru nampak kesan tu. Tapi untuk saya mungkin cepatlah. Semoga kisah Humaira menjadi pengajaran kepada masyarakat di luar sana untuk lebih berhati-hati dalam pemilihan produk untuk wajah kita. Itulah tadi perkongsian mangsa Nurul Nabila Humaira, seorang mangsa yang menggunakan produk kosmetik tanpa kelulusan KKM. Anda menyaksikan sendiri betapa sukarnya kehidupan, betapa teruknya keadaan kulit disebabkan penggunaan produk seperti ini. Dan untuk meninjau bagaimana kita boleh memahami, mendalami topik ini supaya kita juga tidak terkesan menggunakan produk yang sama, kita bersama dengan Dr. Alina Hasri, seorang pakar dermatologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Doktor? Sihat. Terima kasih, Doktor, meluangkan masa. Baik, Doktor seorang yang sangat berpengalaman. Tahun pertama sahaja telah pun membantu 20,000 wanita menyelesaikan masalah jerawat dan sebagainya. Dari sebagai permulaan, sebagai mukadimahnya kan, Doktor, apakah sebenarnya yang perlu kita titik beratkan dalam penjagaan kulit? Adakah kita sekadar mengejar menjadi cerah ke, kulit flawless saja ke, ataupun apakah sebenarnya yang perlu kita perlihatkan, Doktor? Okey, the main yang paling utama sekali adalah pemilihan kosmetik ataupun skincare yang betul. Baik. Tapi yang paling penting sekali adalah penggunaan tabir suria ataupun sunscreen. Okey. Dari awal lagi sampai ke inilah. So pemilihan kosmetik yang betul akan menunjukkan akan resultkan your skin barrier, whether it's fully protected or not. So kalau let's say tersalah pilih produk, skin barrier pun terkacau. Baik. Baik, Doktor, kita bercakap berkenaan penjagaan kulit, skin barrier dan sebagainya. Tetapi dalam tahun 2020 ni kita melihat ramai seolah-olah menjadi trend ibu bapa juga sama ada meletakkan kosmetik pada anak-anak kecil, menggunakan penjagaan kulit, produk dan sebagainya. Jadi kita risaulah, kita tak tahu bagaimana keadaan kulit anak kita. Adakah penggunaan kosmetik ataupun produk seperti ini akan menjejaskan kulit anak-anak kita dalam jangka masa panjang, Doktor?
Okey, sebab kulit masa budak-budak kulit mereka actually sebenarnya dalam status yang ideal. Maknanya tidak ada masalah dari segi vitamin C, dari segi collagen dan sebagainya, semua dah cukup. Tapi bila dia sewaktu dia meningkat usia, akhir balik contohnya, hormon akan membuatkan certain production macam production minyak yang terlebih yang menyebabkan tu. So saya tak salahkan ibu bapa kalau start pada awal. Mungkin from their point at that time, pada masa tu itulah yang terbaik, dia rasa yang terbaik untuk anak dia. Tapi mana kita tahu kan, so jadi untuk jangka masa panjang, saya rasa pelaburan terbaik untuk anak anda adalah untuk pemakaian tabir suria pada awal usia. Okey. Jadi untuk anak-anak kecil kita macam nak mula sekolah dan sebagainya, benda pertama adalah bukan produk kosmetik apa, tapi tabir suria ataupun sunscreen. Sunscreen, yes. Baik, itu yang paling optimum sekali Yes, that's the best investment that you can give to your kids actually. Doktor, kita bercakap berkenaan produk ni di pasaran macam-macam, pelbagai jenama, dan kita pula bagi seseorang yang mungkin tak tahu apakah terma tertentu yang kita bacakan, agak sukar nak difahami. Jadi macam mana kita nak memastikan yang sebelum kita membeli ni kita buat research, kita kaji selidik, tetapi apa yang perlu kita tengok sebenarnya di packaging ataupun di botol tersebut? Okey, kalau if you ask my personal opinion, saya rasa produk yang kalau boleh you kena beli daripada tempat yang kredibel. So drugstore is good. Tapi kalau online ataupun offline, you tengok kepada ada ke tak persijilan-persijilan yang seperti yang diperkatakan tadi, KKM, dan halal is quite a good ni juga sijil juga after that. But then you have to see from a view yang tidak semua skincare tu tak sepatutnya untuk semua skin type. Baik, it has to be specific. Yeah. So kalau untuk all skin type tu, I tak personally I tak suggest. Alamak, saya masih sentiasa menggunakan all skin type. Jadi kita kena pasti kulit kita dululah. Exactly, yes. Macam doktor dah sebutkan ada sijil KKM dan juga sijil halal dan sebagainya, kan. Bagaimana kita menerusi secara dalam talian tu dengan browsing ni, kita nak pastikan ini betul ke sijil ni? That's why you go to the website lah. Website yang tadi, yang NP area tadi, you type the name of the product and then you see sama dia ada status ataupun tidak, lulus ataupun tidak. So dekat botol tu tengok ada not ke tak, notification by KKM ke tak, dia ada macam warna silver kan, dia punya pattern macam tu. Itu pun kita kena tahu juga ya. Yes. Baik. Doktor, kita melihat perkongsian patient doktor tadi, Nurul Nabila, kan. Bagi seseorang yang telah pun terjerumus dan memang menggunakan dan ada masalah dan ni, apa sebenarnya langkah seterusnya selepas itu untuk memperbaiki? Okay, so it's hard, susah untuk seseorang tu untuk stop satu-satu produk yang mereka memang kita tahu bahaya. Sebab bila stop produk tu, risiko untuk ada dua risiko yang paling tinggi. So sama ada jerawat akan naik lagi teruk, ataupun pigmentasi yang naik makin teruk. So I've seen both of these cases. So seperti yang macam Nabila Humaira tadi, minta kita bila dia stop, dia keluar everything kan. So kita minta stop, tapi you have to expect dia akan keluar. Sebab ini adalah reaksi normal. Baik. Sebab kulit sudah tidak stabil. Baik. It's how your skin react to what you have done to it. Alamak. Jadi walaupun kita dah terjerumus, kita hentikan penggunaannya, mungkin juga dah terlambat kerana dah implikasi dah merosakkan kulit kita dan sebagainya. Yes. But then it's not too late sebenarnya. You boleh datang jumpa dekat doktor kulit untuk dapatkan rawatan susulan. So maknanya doktor kulit akan monitor what happened to your skin, what happened to your skin, what happened to your skin. Macam itulah. Bagi kita mungkin melihat antara kita cakap penggunaan skincare ataupun barang penjagaan kulit. Bagi kosmetik pula, adakah penggunaan kosmetik itu secara meluasnya adalah memang tidak digalakkan untuk kulit kita? Macam saya ni lah, saya pakai setiap hari pakai makeup datang kerja ya. Jadi bagaimana? Kita actually kan we cannot stop this from happening. It's just how the generation, macam mana generation tu, you know. So and then depends on career juga. You are as a host. So of course you need that, betul tak? But then penjagaan after that is important. Baik. And what you put before you put your makeup. So the last step dalam penjagaan kulit skincare, kena letak sunblock. Lepas tu baru pakai makeup. Baik. That's how it should go actually. Damage controlnya before. Adalah seluruhnya penjagaan kulit kita adalah patut diutamakan sebelum kita menggunakan makeup, kosmetik dan sebagainya. Kita bercakap berkenaan ke majoriti wanita yang mungkin mengalami masalah
salah guna produk dan sebagainya. Bagi lelaki pula kita fahamkan ada juga produknya, tapi ada banyak juga yang all in one dan sebagainya. Dia tidak sebegitu khusus ataupun spesifik seperti penjagaan kulit wanita. Jadi untuk lelaki bagaimana pula tipsnya? Okey, sebenarnya untuk lelaki lebih kurang macam perempuan juga. Cuma lelaki dia tak fokus too much products on dia punya kulit. And lelaki memang dia tak kisah letak apa sebenarnya. But asal ada. Asal ada yang guna sabun. But as long as the step is correct is enough already. Baik. The idea here is actually untuk dapatkan satu level di mana ianya balance. Tidak terlalu kering ataupun tidak terlalu berminyak yang membolehkan jerawat untuk tumbuh, untuk clog you punya pores and all that. Yes. Baik, doktor, kita bercakap secara menyeluruhnya, kita ni semakin lama semakin matang. Jadi kulit kita berubah dan sebagainya. Jadi dari masa ke semasa sekiranya mungkin awal tak ada masalah kulit, tapi semakin meningkat usia ni, masuk 30-an, 40-an berubah. Jadi sebelum kita memulakan journey ataupun penggunaan produk tertentu tu, adakah kita perlu melakukan sesuatu sebelum kita memulakan? Macam jumpa doktor ke? Not necessarily actually. So what you do is you have to pilih the correct the correct skincare, the correct skincare for you. So berdasarkan jenis kulit anda. So maknanya tengah hari dalam pukul 12 sampai pukul 3 berminyak ataupun kering, ataupun bila you bangun tidur berminyak ataupun kering. So kita cari produk-produk yang boleh cater to those. So kalau dua-dua, kalau berminyak you kena cari something ingredients yang untuk kurangkan minyak tu. Lebih banyak lagi lah, tapi itu secara menyeluruh. Tapi yang paling penting sekali bila pakai pencuci muka, bila pakai selepas tu rasa terik, you have to stop that because it's a little bit too much. Rasa perit, rasa pedih-pedih tu. Rasa pedih? That's it. Walaupun dia kata kalau perit tak apa, nanti putih. Tu jangan percaya ya. No. Jangan percaya. Walaupun perit tak bermaksud ia berfungsi. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Alina Hasni, seorang pakar dermatologi, meluangkan masa memberikan sedikit gambaran bagaimana kita perlu berjaga-jaga memilih produk yang pastinya perlu mempunyai kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita akan berehat seketika. Sekembali ini kita akan berbincang berkenaan satu isu yang pastinya tengah panas, isu royalty. Belum lagi ada kesudahan. Segalanya di MHI. Kembali di Malaysia hari ini, kita bukan hanya mencantikkan kulit, malah nak mencantikkan persepsi terhadap dunia seni dan juga bagaimana isu royalty masih belum ada kesudahan. Dan ini nampaknya memang tahun ke tahun nampaknya tak selesai juga, termasuklah di tahun 2020 ni. Jadi untuk isu ini kita akan berbincang bersama dengan Presiden Persatuan Karyawan Malaysia ataupun karyawan Datuk Freddy Fernandez. Selamat pagi. Itu dia dah berapa puluh kali saya bersama dengan Datuk ya. Isu ni masih belum dapat penghujung. Dan kita bawakan juga nyanyi kita Itu Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sihat ya? Terima kasih untuk masa. Mungkin ini satu isu yang telah pun dibincangkan, isu royalty yang belum masih ada penyelesaian. Dan kita juga difahamkan 140 juta ringgit royalty dikutip MRM tapi telah pun ditutup. Itu juga antara menjadi kerisauan. Jadi kita mulakan dengan pendapat Datuk Freddy. Pokok pangkalnya isunya ni tertangguh dan juga jadi begini sebab apa, Datuk? Yalah, ini satu isu 20 tahun di mana artis sentiasa diberikan macam-macam janji. Tapi ada pihak yang ambil kesempatan terhadap kejahilan dari segi artis. Mereka tak tahu apa yang berlaku. Jadi orang itu ambil kesempatan pasal dia tahu. Dia orang korporat, dia orang business, big business man kan. Jadi dia orang ambil kesempatan. Sampai sekarang artis pun tak dapat royalty yang sebenarnya yang mereka layak untuk dapat lah. Dan kita pulang kepada MRM. MRM telah ditubuhkan pada tahun 2015 oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Satu langkah yang cukup bijak lah, kerana sebelum tu ada banyak badan yang pergi kutip dari orang yang mengguna muzik. Macam shopping complex, radio station dan sebagainya, TV station juga. Dan sampai dia orang keliru. Kenapa? Terlalu ramai. Hari ini saya bayar 20,000. Esok lagi seorang datang 20,000. Esok lagi seorang pula. Okey, dia minta 20,000. Lepas tu satu orang lagi datang, dia minta 60,000. Wow. Macam tu lah jadi kan. Sampai kerajaan telah buat keputusan yang bijak untuk kumpulkan semua badan. Satu pihak aja kutip royalty. Jadi pihak itu ialah MRM. MRM telah berjaya.
Tetapi apabila kerajaan tukar dan sebagainya, ada orang pergi melobi dekat menteri untuk tutup MRM. Walaupun dia berjaya. Kerana dia tak begitu puas hati dengan kongsian royalties MRM. Kerana MACP dapat 50. PPM ialah syarikat rakaman. MACP ialah composer. Composer dapat 50%. Composer publisher dengan penulis lirik 50%. 50%. PPM syarikat rakaman dapat 25%. Ya. Dan artis dapat 25%. Ya. Jadi ada seorang pihak yang tak puas hati kerana sikit, tak tahu siapalah. Saya tak sebutlah. Tapi boleh tahulah dari kongsian itu, boleh tahulah. Tiba bila mana ada isu yang menuntut setengah pihak letak jawatan dan artis pun banyak bersorak sebab katanya jumlah yang didapat tu memang tak masuk akal lah. Yalah, kalau 25% daripada 140 juta yang sepatut diberikan kepada artis, 35 juta ringgit. Kalau kita tolak kos 10 juta pun 25 juta. Tapi diorang kata ada 11 juta sahaja. Saya pun tak faham. Itu yang saya minta SPRM pergi tengoklah apa yang berlaku dalam benda tu kan. Jadi ada dampak paparan akhbar SPRM ni akan merungkallah kebenaran. Macam itu apa ni lama. Jadi saya nampak ada juga rakan artis yang lain juga yang tampil ke depan untuk memperjuangkan hak ini. Jadi bagaimana melihat perkembangan agihan ini kepada performer contohnya? Ya sebenarnya saya rasa sebab utama yang banyak artis tak puas hati ialah kita ada dua persatuan satu RPM, satu RPM dan satu lagi Prism. Jadi yang saya masuk Prism, separuh masuk RPM sebab sama kan dia punya function. Dan 3-4 tahun lepas masalah problem antara Prism dengan saya pun tak tahu macam mana berlaku. Prism diletakkan dalam insolvency. Maknanya dia ada hutang. Prism ni ada hutang ke apa ke. Jadi put on dia kena apa? Wind up lah. Wind up. Tutup. Jadi pada ahli-ahli yang dalam Prism ni semua tak puas hati lah. Macam mana pasal dia orang dah termasuk saya pun dah 4-5 tahun dah dapat royalties. Betul. Tapi tiba-tiba di wind up macam tu. Jadi kat sini yang semuanya memang tak boleh tahan sebab dalam keadaan sekarang ni maklumlah Tapi ketika ini tak ada siapa sebenarnya yang boleh membuatkan keputusan bagi penutupan ataupun pengagihan dan sebagainya. Itu menjadi persoalan besar kan sebenarnya Datuk. Yalah, kita kena serah kepada artis sekarang untuk bersuara. Kerana kita lihat tiada sebarang maklum balas daripada Sheila Majid sebagai pengerusi. Ultimate telah hubungi saya setahun minggu lepas, dia kata nak aturkan perjumpaan sudah hampir seminggu. Tak ada. Jacqueline Mita kata 8 kali sudah agihkan, tapi ada orang yang kata saya dapat sekali aja, mana yang 7 lagi kan. Jadi ini semua soalan-soalan yang harus dibincang secara terbuka dan artis kena buat sesuatu. Jadi apa yang credibility pelaksanaan ataupun pengurusan tu macam mana? Zero. Kosong aja. Pasal tiada apa-apa langkah yang diambil. Menteri pun panggil untuk meeting, dia tak pergi. Jadi macam mana nak selesaikan sesuatu masalah jika menteri pun nak minat untuk bantu selesaikan, tapi you tak pergi juga, tak ada sambutan Jadi masalah terbesar sekarang ialah artis susah, artis tak ada duit. Dan pada bulan Oktober 2 menteri, Datuk Saifuddin ialah Menteri Komunikasi dan Datuk Alex Linggi ialah KPDN HEP, mereka dua-dua buat kenyataan bahawa royalty akan dibayar pada bulan Disember. Tapi semalam ada Timbalan Menteri KPDN HEP cakap royalty akan dibayar bulan Januari. So bulan Januari mungkin dia buat pengumuman bayar bulan Februari. Kesiaplah nasihat artis. Yalah, artis perlukan duit sekarang, bukan Januari. So jadi kenapa buat macam ni? Kenapa tak
sit together, tak selaras. duduk semeja, bawa semua artis yang layak dapat royalty itu dan bincang macam mana you punya share, berapa lagu you ada, berapa lagu keluar, berapa MACP you punya composer dapat. Jika kita boleh banding dari sana, compare MACP dengan dia punya lagu dia. Dan kalau MACP dapat banyak, dia pun mungkin layak dapat macam itu. Dia punya lagu keluar hari-hari dekat stesen radio kan. Dia mungkin perlu dapat 15,000 ke 20,000 kan. Tapi dia layak untuk dapat sesuatu figure ya atau satu jumlah yang cukup substansial lah kan. Itu rasa macam mana dari segi kebersatuan artis sendiri? Betul. Artis ni bersatu atau tidak untuk memperjuangkan hak mereka ni? Dalam segi duit ni memang tak bersatu saya tengok. Sebab lagi satu yang mana yang menteri announce malam tu, dia cakap dia nak bagi 500. Saya serulah lebihlah sikit. 500 ni aduh sikit sangat. Nak beli apa tu? Nak beli apa pun tak boleh. Sesuai dengan zaman kan. Bil elektrik pun tak cukup kan. 6 bulan tak bayar lagi. Pasal duit tu duit artis juga. Tinggal lagi dia nak bayar tu ikut timing tu memang betul lah. Dia ni dapat lebih, dia ni dapat sebab dibayar melalui yang public performance maknanya lagu tu dimain di karaoke, di hotel dan sebagainya, di shopping kompleks. Tapi situ yang duit tu pergi ke artis. Soalan juga ada isu di mana sebabkan isu PKP ini, hotel semua terjejas pendapatan. Ya, betul. Jadi mereka nak tangguhkan bayar lah. Royalty bagi pihak mereka. Jadi royalty ini dibayar lambat kepada persatuan-persatuan. Ya, sekarang masalah hotel semua kerana MRM telah dibatalkan. Dia kena bayar banyak pihak lagi. Kenapa? Dia tak suka. Dia kata dulu MRM bagus, kenapa nak tutup? Siapa suruh tutup kan? Tolonglah buka balik. Kalau buka balik kita akan bayar. Kalau nak banyak-banyak orang datang kepada kita untuk minta duit, tak tahu jumlah apa, basisnya apa, dasarkan apa, kita sorry lah, kita kena tundakan kita punya bayaran, tangguhkan bayaran sehingga MRM akan dibalikkan, kembalikan dan kita sendiri akan buat satu petition antara pemuzik, penyanyi dan semua dalam bidang rakaman untuk gabungkan MRM balik, kembalikan MRM balik dan juga untuk kita ambil tindakan cepat. Kita tak boleh setiap bulan announce benda ni ditangguh. Kita kena buat sekarang. Kita semalam jumpa, 2 hari selepas ini jumpa dengan Timbalan Menteri sendiri dan cakap dengan dia, dan itulah yang kita rasa terbaik. Kita buat satu petition meliputi Sabah, Sarawak, semua pemuzik di seluruh negara dan juga seluruh pengguna. Kerana pengguna mahu satu badan, kita pun mahu satu badan, dan kita mahu royalty ini dibayar dengan cepat. Kalau kita tak buat apa-apa, kita tak akan buat bayar apa-apa royalty. Kita kena kerja, kena panggil orang, kena dapatkan dia punya butiran, kena dapat macam-macam maklumat tentang lagu mereka. Ini tak boleh dibuat oleh seorang. Ini satu komiti jawatan kuasa kena buat. Tangguh semua ni yang tak dibayar tu apa tindakan? Jadi patutnya dah 8 kali bayar tapi yang ada yang dapat sekali je macam mana? Apa tindakan untuk itulah kita nak tanya tapi minta jemputan sampai sekarang seminggu lagi, seminggu sudah tak ada berita apa-apa. Jadi macam mana kita nak buat lagi? Saya pun tak sudah perlukan intervensi pihak berkuasa. Kita melihat SPRM sendiri akan membuka kereta siasatan berdasarkan apa yang itu Muhammad dan Datuk Freddy melihat. Adakah setengah individu akan dikenal pasti untuk diletakkan bawah siasatan? Ya, kita risaulah kerana dari segi 140 juta tu dari 25% yang sepatutnya 35 juta, mereka kata hanya 11 juta untuk artis. Masuk akal lah. Tak masuk akal. Kalau 25% ialah 35 juta. Okeylah, ambil kos 10 juta, tolak ya. Jadi 25 juta, bukan 11 juta. Kenapa dia sentiasa cakap 11 juta tanpa beri apa-apa sebab dan calculation macam mana
kira 11 juta tu. Itu yang kita minta SPRM tolong lah. So terima kasih kepada SPRM kerana telah ambil tindakan, telah buat operasi terhadap 4 badan. Dan yang penting ialah semua orang sign petition tu. Petition dengan memorandum yang kita minta royalty diambil tindakan cepat, bukan kita tangguh. Ya, bulan Oktober you announce Disember. Bulan Disember you announce January. Bulan January you announce lagi satu. Tak boleh lah. Orang perlukan duit sekarang. Kan? Baik, bagi itu Muhammad sebagai seorang veteran, sebagai seorang yang orang lama, kata-kata akhir pesanan buat mungkin bagi semua rakan artis dan sebagainya, apa yang nak disampaikan? Yalah, pada saya kita kena cari jalan penyelesaian yang sebaiknya lah kan, pasal benda ni apa orang cakap, kalau tak dibuat dengan betul banyak problem kepada pihak lain kan. Jadi saya seru kalau boleh lah artis macam apa yang Datuk cakap tadi, kita kena sign petition tu. Bersatulah. Kita kena bersatu hati. Tak guna pun, kita bukan nak bergaduh dengan Sheila Majid pun, Datuk Sheila Majid pun. Kita minta dia beri penjelasan. For the sake of music. No, nothing personal. For the sake of music industry. Nothing personal. Bagi saya, dia masih kawan saya dari dulu. Kan. Tapi ini atas hak royalti dan juga kepentingan untuk semua. Baik, walaupun hanya berapa minit, tapi kita harapkan memberikan suara yang padu. Sebab dengan usaha, memoga ada solusi. Sebab dah lama berjuang kan? Yalah, 20 tahun. Saya tak boleh tahan 20 tahun lagi. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Freddy Fernandez. Terima kasih banyak, MHI. Meluangkan masa memberikan satu suara untuk rakan-rakan artis kita yang terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pedas, penting ikhlas dan sampai kepada pihak-pihak yang berkaitan. Itu dia rumusan kita untuk pagi ini. Baik, nanti kita akan bereksika. Nanti nak bersama dengan gadis madrasah di MHI. Nanti. Kesabaran yang telah aku taruh, dah sampai bila nak hidup solo. Penyinar, ku mahu penyinar, lubuk paling dalam telah lama terbiar. So istighfar, ku hanya istighfar, moga datang jodoh setimpal.
itu dia inilah dia gadis madrasah yang saya masukkan tadi. Wani Syah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Okey. Sihat ke hari ni? Sihat, alhamdulillah. Habibi Malaysia. Taruhan terbaru. Betul, bersama Wari. Kenapa memilih konsep-konsep sebegini Wani? Okey, Wani rasa ini makanan Wani lah. Okay. Wani suka rentak-rentak Arabian. So lagu ni dikompos oleh DJ Faz, Abang Waris dan juga Aziz. Okey. Sebab Wani begitu sinonim dengan Alhamdulillah ya. Betul. Bila abang nak buat lagu Wani pula? Dia tak langsung dia. Apa ni? Jadi itulah bila Wani ada persepsi orang kata Wani ni budak baik, gadis madrasah. Benda ni macam satu yang ni tak. Macam mana penerimaan peminat setia Wani? Ya. Betul. Ya. So Wani rasa DJ Faz macam ikut lagu ni, ikut Wani punya ni lah, minat Wani macam mana. Dan Wani rasa lagu ni Wani kenyang lah bila Wani nyanyi. Begitulah. Tapi macam mana boleh digandingkan dengan Waris? Jadi sebelum ni Wani pernah berduet dengan Waris, lagu Pendusta Cinta. Kita tengok feedback tu, alhamdulillah, syukur. And then kita cubalah kali kedua bersama Abang Waris sekali lagi. Tapi kali ni macam mana cubaan menari? Okey, rentak ni agak susah sikit. Wani suka konsep dalam muzik video ni. Dia ada pakai songkok and crown. Lain lah, berbeza sikit dengan video muzik video sebelum ni. Iwaris tak dapat datang hari ni? Tak, dia sakit. Sakit. Tak apa sihat. Cepat sembuh makanya. Doakan. Jadi kita bercakap berkenaan Wani keluar daripada zon selesa, nak cuba something new, sesuatu yang baru. Adakah Wani juga bersedia dengan, yelah kita faham orang ramai ni banyak respon dia, kritikan pun ada. Bagaimana Wani handle? Okey, sebelum ni Wani pernah juga keluar daripada comfort zone Wani, iaitu lagu balada. Tapi Wani tengok feedback tu kurang macam lagu yang macam Wani bawa sekarang ni. So macam kita jual kuih lah, kadang-kadang kuih apa yang habis dulu. Faham tak? Wani tengok kat situ, okey, lagu rentak macam ni jual lebih lah. Begitu. Apa ni yang tontonan paling banyak apa? Puluhan juta Pendusta kan? Cinta. Berapa? 26 juta. 26 juta. Kita dapat saksikan di belakang ini video klipnya. Boleh ceritakan sikit tak ideanya? Wah, ni menari ni, pandai menari. Allah. Okey, konsep ni rentak Arabian daripada Rio Production and FMC sendiri. So rentak apa dari segi tarian tu Wani belajar kat rumah je. Dapat daripada video dekat WhatsApp. So praktis lah sendiri. Yang berbakat lah Wani. Tak adalah, kita praktis hari-hari juga. Bila mana ada tajuk portal apa? Anak Ustazah dah menari. Berani. Apa persepsi macam tu? Okey, pada Wani semua orang boleh bercakap apa-apa je. So Wani harap doakanlah Wani. Wani ni pun masih baru. Wani rasa walaupun Wani dah 6 tahun, Wani rasa masih baru juga. So Wani panjang lagi perjalanan Wani. Apa yang orang kata Wani ambil lah apa yang baik tu. Tadi kan kita bincang isu artis kan? Artis dan royalty. Macam Wani tadi tontonan puluhan juta kan? Mesti nak juga hak Wani kan? Ada. Rasanya orang muda macam Wani ni berjuang tak untuk dapatkan hak? Pada Wani sangat penting sebab Wani pun ada YouTube channel sendiri. So kita hari-hari Wani nak keluarkan konten. Contoh hari ni kita nak buat makeup tutorial. Dari situ kita tak ada show kan. Lagi-lagi zaman COVID ni, Wani dari situlah pendapatan Wani selain bisnes. Itulah royalty YouTube. Itu hak Wani kan. Betul. Kita ada sendiri. Dapat royalty? Alhamdulillah. Susah. Dapat royalty ya? Belum lagi. Baik. Bagi susah tak nak pilih orang yang sesuai macam featuring ke duet ke? Mungkin susah juga sebab kadang-kadang apa yang kita nak belum ada rezeki lah. So Wani rasa macam apa yang sementara orang terima Wani untuk berduet, Wani terima je lah. Impian nak duet dengan siapa? Kalau rap lah Zizan Razak lah. Zizan Razak. Wow. Okey juga. Cuba lah, mana tahu ada rezeki kan, insya-Allah. Wani, bila kami melihat macam karakter Wani yang bersama santun, baik je, memang budak baik lah cakap kan. Insya-Allah, amin. Bagaimana respon peminat kan kalau misalnya, sebab adakah Wani kalau jumpa peminat tu macam friendly ke ataupun macam agak introvert sikit ke? Respon ramai tu kalau berjumpa macam mana? Kalau Wani, biasanya Wani jadi di sini macam ni lah. Kalau orang nak bergambar, okey boleh. Wani cakap. Tapi Wani tak make up. Kalau keluar, Wani malas gila make up. Tak apa ke Wani tak make up ni? Tak apalah, dah comel lah. Rasa comel pula. Natural beauty. Wani rasa tak macam bila Wani
macam ni sebagai diri sendiri, tapi bila perform, bila menyanyi, membuat karya tu adalah persona yang lain. Betul. Sebenarnya kadang-kadang bila kita dah stage kita lain kan. Tapi bila sepanjang Wani jadi artis ni sebenarnya kita rasa macam orang sekeliling tengok kita, apa yang membuat Wani seperti itu kita kena jagalah diri kita dari segi tingkah laku itulah. Apa ni? Apa lagu Arab yang paling Wani suka? Lagu Arab Habibi juga tajuk dia. Habibi, boleh kami dengar sikit tak? Sikit. Oh tu Amar Diab ya? Amar Diab ya? Betul, tapi tak ingat lagi. Habibi maksudnya apa? Sayang? Kekasih. Oh, kekasih. Habibi. Kena cari lagu ni. Nashfatal Dami. Nanti cari ya. Nashfatal Dami. Okey, nanti cuba nanti cari ya. Okey. Sekarang keluarga memang tinggal di Kuala Lumpur ke ataupun? Awak ni stay Batu Pahat Johor. Kampung. Ya ke? Tak nak jumpa. Kat mana je tiba? Boleh kat mana? Dekat Siri Medan. Oh, Sri Medan. Johor dia memang talented. Tapi jaga juga sebab sekarang kes COVID-19. Betul-betul. Kita jaga lagi. Niaga apa sekarang? Kita ada buka kedai makan. Okey, Kat mana? Dekat Batu Pahat juga. Okey, jual apa tu? Ada western, ada nasi ayam penyet, goreng-goreng. Biasanya. Campur-campur lah. Nasi goreng alhamdulillah ada. Ada. Siap chicken chop lagi sebelahnya. Terkesan teruk tak? PKP sekarang ni. Perniagaan Wani. Okey, sekarang ni macam Wani ke KL ni kita tutup lah. So sebab yang ikut Wani pun sepupu Wani semua family Wani yang uruskan kedai makan. So kalau kita nak cuti tu mudah lah. Kadang kalau tempat Wani pun kes tengah orang kata naik, so kita macam ada cuti, ada berniaga, kita selang-selangkan lah. Supaya orang tak tertumpu ramai dalam kedai Wani tu. Rindu tak untuk show, berjumpa peminat? Rindu sangat-sangat. Tapi Alhamdulillah sepanjang PKP adalah juga Wani buat macam video melalui record sendirilah dekat rumah. Adalah serba sedikit, orang kata rezeki tu masuklah. Nyanyi dekat kedai makan? InsyaAllah pasti. Wani kan di samping menyanyi kan, ada tak cuba-cuba buat lagu? Ada juga sebelum ni macam Pendusta Cinta tu Wani ada tulis juga. Lagu untuk artis lain ke? Dengan Wani Hasrita ada lagi kolaborasi? Belum lagi. InsyaAllah. Tulis tu dah ada, cuma kita tinggal nak sama ada nak produce atau tidak. Fikir dulu. Fikir dulu Boleh belajar kot dengan ni online. Ni kena nama final lah. Sebab sebelum ni kan macam-macam nak cari nama yang standard kan. Ni yang nama yang Syaz tu betul. Okey, ni yang sebab tu ni orang panggil dia Wani. Alhamdulillah Wani lepaskan. Macam-macam orang panggil. Ini dah finally tetap lah. Yes. Wani Syaz. Kita doakan yang terbaiklah untuk ya Habibi ni. Terima kasih. Waris. Dah ada Habibi dah? Belum lagi. Belum lagi. That's why dalam lagu ni Wani tengah mencari. Sambil tu berdoa lah. Datanglah jodoh yang baik. Nak yang macam mana? Tak kisah. Tuan, tolong Tuan. Ni mesti nak ustaz-ustaz yang manja. Awak kan ramai. Nanti ya kita berbincang. Sebab ibu tak menyanyi juga ke lagu-lagu nasyid di kampung ke ada? Umi tak menyanyi. Tak. Oh, okey. Umi mengajar je. Mengajar, okey. Okey, kita juga sesuatu yang diwawarkan kepada anda semua. Pastinya 10 pasangan penyanyi telah pun berjaya mara ke peringkat seterusnya. Pasangan manakah yang akan terus mengukir cinta melalui lagu? Teruskan sokongan anda dengan menonton episod ke-5 Lagu Cinta Kita 2 yang dihoskan oleh Eli Mazlin dan juga Azwan Ali dan juga juri cinta kita iaitu Hil Husaini, Mas Idayu dan Ajai pada 13 Disember. Ahad jam 9 malam di TV3. Jadi kongsi pendapat anda. Jangan kongsi kecaman ke di media sosial dengan menggunakan tanda pagar #Lagu Cinta Kita. Betul. Tiada kecaman, all love. Okey, itu kita nak tengahkan penting cinta professional. saja. Okey. Baik. Wani Syaz. Ya, saya. Doakan yang terbaik buat anda. Masih muda insyaAllah nanti. Terima kasih banyak-banyak. Yang muncul nanti semuanya berbahagia. Kalau nak tahu ini first time Wani masuk MHI, terima kasih. Oh ya ke? Betul. Tapi sebelum ni macam dah nampak. Tak benar lagi. Terima kasih jumpa. Terima kasih, akhirnya. Tak apa, nanti tahun depan kita ni Iman balik Ini bukan kali pertama. Tunggu dulu. Okey. Lagu seterusnya? InsyaAllah. InsyaAllah. Dah jumpa jodoh tajuknya. Saya rasa dah sampai waktunya Wani. Okey. Dah sampai waktunya untuk mencari. Okey, terima kasih. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Wani, terima kasih kepada anda juga di rumah menonton dari tadi pukul 8 pagi sehingga sekarang. Semoga memberikan sedikit sebanyak ilmiah bagi anda semua. Jaga diri, jaga mulut, jaga hati. Assalamualaikum. Terbiar hatiku hanyut tak terpujuk. Semua terjadi atas kemahuanmu. Memadam hatiku
terjadi